Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Fatina Suha binti M. Syukri, Wakil Pelajar HDPS 1303. Saya sekarang mengambil jurusan Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan sekarang saya berada di SEM 4 lah. Jadi untuk tugasan kali ini, saya akan bentangkan berkenaan teori Jean Piaget. Apakah pandangan Piaget terhadap perkembangan kanak-kanak? Okey, jadi Piaget mengatakan tiap-tiap kanak-kanak mempunyai corak perkembangan mereka yang tersendiri. Dengan sebab itu, kanak-kanak yang di dalam sesebuah bilik darjah bukan sahaja berlainan peringkat kebolehan mereka, akan tetapi mereka juga berlainan kecepatan perkembangan kognitif mereka. Piaget juga berpendapat bahawa perkembangan kognitif itu berlaku dengan berperingkat-peringkat dan peringkat yang lebih awal adalah mustahak ataupun penting bagi perkembangan peringkat-peringkat yang berikutnya. Ini kerana peringkat-peringkat yang lebih awal ini menjadi asas bagi perkembangan yang berikutnya. Piaget juga menjelaskan terdapat tiga cara kanak-kanak mengetahui sesuatu. Untuk cara yang pertama, kanak-kanak mengetahui sesuatu melalui interaksi sosial, iaitu belajar sesuatu perkara daripada orang lain. Contohnya, bahasa, tingkah laku yang sesuai dengan budaya dan idea keagamaan adalah contoh-contoh pengetahuan yang diperoleh dengan cara sedemikianlah. Jadi untuk cara yang kedua, kanak-kanak memperolehi sesuatu pengetahuan itu melalui pengetahuan fizikal, iaitu pengetahuan fizikal tentang sesuatu benda. Pengetahuan ini diperolehi kanak-kanak melalui penerokaan dunia fizikal dan belajar berkenaan bulat dan segi empat sama, keras dan lembut, panas dan sejuk. Konsep-konsep ini tidak dapat dipelajari tanpa pengalaman dengan persekitaran. Maksudnya dekat sini kanak-kanak perlu merasakan pengalaman dengan persekitaran, barulah kanak-kanak dapat mengetahui sesuatu perkara itulah. Jadi untuk cara yang ketiga, kanak-kanak mengetahui sesuatu benda itu melalui logical matematik. Logical matematik ini meliputi konsep nombor, klasifikasi, masa, hubungan ruang dan keabadian. Piaget menyatakan terdapat 4 konsep utama teori yang beliau kaji. Jadi antara konsep-konsepnya lah konsep skema, konsep penyerapan ataupun asimilasi, konsep pengubahsuaian ataupun akomodasi, dan lain sekali konsep keseimbangan. Jadi untuk konsep yang pertama iaitu konsep skema. Konsep skema adalah satu struktur kognitif ataupun mental yang membolehkan individu tersebut mengurus dan menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran. Jadi skema seperti sebuah kabinet yang menyimpan banyak fail dan setiap fail tersebut mewakili satu skema. Dan apabila seorang bayi dilahirkan, bayi tersebut mempunyai skema umum dan semakin bayi itu membesar, skema yang diperoleh semakin meningkat dan skema tersebut semakin diperhalusi. Apa maksud skema ni? Skema ni adalah proses mencipta, memperhalus, membuat perubahan, menyusun dan mengurus. Apabila seorang bayi dilahirkan, skema yang ada pada bayi itu adalah menghisap susu dan menggenggam. Seperti puting susu ataupun jari tangan, apa-apa sahaja benda yang bayi tersebut pegang dan bayi tersebut masukkan ke dalam mulut dia. Jadi semua benda tu dia akan menghisap kerana bagi dia semua benda adalah puting susu. Jadi dekat sini nak menyatakan yang bayi tersebut mempunyai satu skema sahaja, iaitu skema menghisap. Jadi itu adalah maksud bagi konsep skema lah. Jadi untuk konsep yang kedua iaitu konsep asimilasi. Asimilasi ni adalah merupakan satu proses kognitif di mana seorang menyatukan maklumat-maklumat baru ataupun pengalaman-pengalaman baru ke dalam skema yang sedia ada. Iaitu bermaksud penyerapan ataupun fitting maklumat ke dalam struktur sedia ada. Asimilasi ini berlaku sepanjang masa sebab manusia ni sentiasa melalui pelbagai maklumat ataupun pelbagai pengalaman. Jadi keadaan ini boleh disamakan dengan sebuah belon yang semakin kita tiup angin ke dalamnya, semakin besar belon itu membesar. Oleh itu perubahan yang berlaku adalah secara kuantitatif ataupun bukan kualitatif. Itu adalah maksud bagi konsep yang kedua, iaitu konsep asimilasi. Jadi untuk konsep yang ketiga, akomodasi. Akomodasi ini ataupun penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema, development of skema. Jika maklumat yang diterima oleh kanak-kanak tersebut sesuai dengan skema yang ada, maka skema itu akan diserap ke dalam skema yang sedia ada. Tetapi jika maklumat itu tidak sesuai dengan skema yang sedia ada, maka maklumat itu akan ditolak ataupun diubah suai. Jadi proses penyesuaian diri berlaku apabila skema yang sedia ada diubah suai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat ataupun pengalaman-pengalaman baru. Untuk peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema sedia ada. Untuk konsep yang seterusnya iaitu konsep akomodasi. Akomodasi ini ataupun penyesuaian diri dan menghasilkan perubahan kualitatif serta perkembangan skema ataupun development of skema. Jika maklumat yang diterima oleh kanak-kanak tersebut sesuai dengan skema yang ada, maka skema tersebut akan disarap ke dalam skema yang sedia ada.
Tetapi jika maklumat itu tidak sesuai dengan skema yang ada, maka maklumat itu akan ditolak ataupun diubah suai. Oleh itu, proses penyesuaian diri ini berlaku apabila skema yang sedia ada diubah suai untuk digabungkan dengan maklumat-maklumat ataupun pengalaman-pengalaman baru. Peningkatan maklumat dan pengalaman ini meningkatkan tahap skema yang sedia ada. Jadi proses ini berlaku secara berterusan sehinggalah seseorang itu mencapai satu tahap pemahaman yang stabil dan mantap bagi satu-satu kemahiran tertentu. Jadi itu akomodasi. Untuk proses yang terakhir iaitu keseimbangan. Keseimbangan ini akan tercapai apabila seorang kanak-kanak tersebut menyeimbangkan proses penyerapan dan pengubahsuaian. Contohnya, apabila seorang kanak-kanak itu menerima maklumat baru, ia untuk permulaan ia akan menyerap dahulu maklumat tersebut ke dalam skemanya. Akan tetapi jika skema itu berjaya diserap, maka proses keseimbangan akan tercapai. Sebaliknya, jika skema tersebut tidak dapat diserap, maka maklumat itu akan diubah suai melalui pengubahsuaian skema ataupun mencipta skema yang baru. Jika maklumat baru itu dapat disesuaikan, maka keseimbangan akan tercapai. Proses ini berlaku secara berterusan, bermula dari bayi sehinggalah dewasa. Daripada kajian ataupun pemerhatian Piaget mengatakan bahawa perkembangan kognitif kanak-kanak ini adalah berbeza dan berubah melalui 4 peringkat mengikut perubahan umur mereka. Piaget membahagikan 4 peringkat ini sebagai peringkat sensori motor, pra-operasi, operasi konkret dan operasi formal. Untuk peringkat yang pertama adalah peringkat deria motor ataupun sensori motor. Untuk peringkat ini adalah untuk kanak-kanak yang berumur 0 sehingga 2 tahun. Jadi untuk peringkat ini penggunaan deria dan pergerakan fizikal sebagai sarana perkembangan kognitif berkaitan kesekitarannya dan pengekalan objek, contohnya gambaran objek di dalam memori kanak-kanak tersebut. Dan permulaan pemikiran logik dengan aktiviti yang bertujuan untuk pengulangan proses ke bentuk asal. Jadi untuk peringkat yang kedua iaitu peringkat pra-operasi. Pra-operasi adalah untuk kanak-kanak yang berumur 2 tahun hingga 7 tahun. Jadi untuk peringkat ini adalah penggunaan minda sebagai medium pembentukan skema baharu ataupun perancangan lah. Dan perwakilan sesuatu objek menerusi simbol ataupun fungsi semiotik. Dan kemahiran berbahasa semakin meluas. Kanak-kanak tidak mampu untuk menguasai proses transformasi, keterbalikan dan penaklukan. Jadi pada peringkat ini, kanak-kanak masih lagi tidak mampulah untuk menguasai proses tersebut. Dan untuk peringkat ini, kanak-kanak bersikap egosentrik, iaitu pemahaman persekitaran bersumberkan perspektif tersendiri. Jadi implikasi teori dalam PMP adalah penggunaan BBM yang konkret, arahan ringkas dan dipahami, penggunaan bahasa kanak-kanak yang sesuai, penyediaan variasi pengalaman pembelajaran. Untuk peringkat yang seterusnya adalah peringkat operasi konkret. Peringkat operasi konkret adalah peringkat yang untuk umur 7 hingga 12 tahun. Jadi pada peringkat ini adalah peringkat yang pemikiran secara logik dan masih terikat dengan situasi konkret. Pada peringkat ini kanak-kanak berkebolehan menguasai konsep pemeliharaan ataupun conversation yang terdiri daripada 3 prinsip asas, iaitu prinsip identity, prinsip ganti rugi, compensation dan prinsip keterbalikan. Dan kanak-kanak mempunyai penguasaan proses pengelasan berdasarkan trait dan proses penyusunan secara bersiri. Jadi untuk implikasi teori dalam PMP adalah penggunaan bahan konkret, 3 dimensi, peluang memanipulasi dan menguji deretan objek, pembacaan dan pembentangan mudah kepada kompleks, contoh sesuai dan berkaitan pengalaman pelajar, penyediaan soalan berkaitan logik dan analitik. Jadi untuk peringkat yang seterusnya adalah peringkat operasi formal. Peringkat operasi formal adalah sesuai untuk kanak-kanak yang berumur 12 tahun ke atas. Pada peringkat ini, kanak-kanak sudah berfikiran abstrak, pemikiran sistematik dan berkebolehan berhipotesis. Jadi untuk sikap kanak-kanak berumur dia nak egosentrik remaja, susah menerima pendapat orang lain dan kerana bagi mereka sentiasa diperhatikan sekeliling. Dan implikasi teori dalam PMP adalah penggunaan bahan konkret untuk mengilustrasi konsep yang lebih kompleks, peluang bermetafizik sebab akibat kepada penyelesaian sesuatu masalah, pengemukaan konsep yang luas dan tidak terikat kepada fakta-fakta.